Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada anda yang bersama saya pada malam ini. Jadi, untuk malam ni, kita cuba jawab random questions yang datang dalam inbox saya pada minggu ini. Sebagai contoh, saya dapat banyak sangat soalan tapi saya pilih 3 soalan yang saya rasa lebih daripada seorang tanya. Soalan yang pertama yang saya dan anda akan cuba bincangkan pada malam ini ialah nak kerja atau nak sambung belajar selepas tamat ijazah pertama. Soalan yang kedua, apa itu research assistant? Apa tugasan dia dan okey ke kalau saya kerja sebagai research assistant? Soalan yang ketiga yang kita nak cuba bincang pada malam ini ialah susah sangat nak cari supervisor. Bukan tak ada supervisor lah. Maksudnya kita ada supervisor tapi kita kesusahan nak mengejar masa dia dan nak mendapatkan feedback daripada dia berkenaan dengan kerja kita. Tak kisahlah proposal ke, draft thesis ke, draft paper ke, susah betul ya nak cari supervisor kita tu kan. Jadi itu yang kita akan cuba bincangkan pada malam ini. Jadi anda bersiaran dari mana? Anda ikuti saya dari mana? Sila type dalam chat box supaya saya tahu anda dari mana dan boleh say hi. Okey, jadi tanpa kita membuang masa, saya akan cuba jawab soalan yang pertama, iaitu sama ada nak sambung belajar ataupun nak kerja selepas kita tamat degree ataupun ijazah pertama. Soalan ni adalah soalan yang biasa diterima sama ada saya sebagai pensyarah pelajar tahun akhir ataupun saya sebagai academic advisor untuk pelajar-pelajar saya. Jadi apabila saya ditanya tentang perkara ni, saya akan tanya balik kepada orang yang bertanya pada saya. Contohnya kalau dia tanya saya, nak kerja ke nak sambung belajar? Lepas ni saya kurang pasti. Jadi saya akan tanya dia semula, kalau dia nak sambung belajar, kenapa? Apakah sebab dia nak sambung belajar tu? Adakah sebab dia rasa dia minat nak sambung belajar? Dan kalau dia minat tu kenapa? Okay. Dan yang kedua, adakah dia nak sambung belajar semata-mata sebab dia rasa susah nak cari kerja? Jadi itu semua adalah persoalan-persoalan yang dia kena jawab sendiri ya. Anda kena jawab sendiri soalan-soalan tu. Adakah anda minat betul-betul bidang yang anda nak sambung belajar tu? Contohnya kalau first degree adalah dalam bidang kimia, nak sambung belajar dalam bidang apa dan kena tahu apa sebabnya, perancangan 5 tahun anda dan adakah anda bersedia menghadapi cabaran sepanjang pengajian pasca siswazah. Jadi kalau anda adalah pelajar tahun akhir ataupun graduan yang baru saja menamatkan pelajaran, nasihat saya kepada anda, jangan sambung belajar hanya kerana anda rasa susah nak dapat kerja. Sebab sambung belajar pun tak mudah juga. Ya? Setiap benda ataupun keputusan yang kita pilih ni dia ada susah dia sendirilah. Sebagai contoh, kalau kita kerja, dia ada susah kerja. Dan kalau kita sambung belajar, dia ada susah sambung belajar. Kebanyakan daripada pelajar saya pertama kali jumpa akan tanya perkara tu lah. Saya akan tanya, adakah nak sambung ni, adakah kerana minat ataupun kerana sebab susah nak dapat kerja dan sebagainya ya. Kalau semata-mata sebab susah nak dapat kerja, jangan ya. Itu takut akan membawa keputusan yang salah dan menyesal dan rasa pahit sepanjang belajar pasca siswazah. Jadi, bila kita sambung belajar selepas degree ni ada 3 choice. Sama ada kita boleh sambung terus PhD ataupun kita boleh sambung sarjana secara kerja khusus ataupun kita boleh sambung sarjana secara penyelidikan. Ketiga-tiga arah haluan ni adalah berdasarkan keputusan akademik yang kita dapat semasa dalam first degree ataupun minat
dan tawaran yang kita terima untuk menyambung pelajaran. Okay, sebagai contoh, di sesetengah universiti ada fast track untuk sambung daripada degree ke PhD. Maksudnya anda tak perlu lalui sarjana ya. Tapi yang tu memerlukan keputusan CGPA yang sangat-sangat baik, dan kebiasaannya anda akan dapati di sana ramailah pelajar yang serupa, iaitu daripada degree terus sambung ke PhD. Option yang kedua tadi adalah sama ada anda lakukan pengajian sarjana secara penyelidikan. Ini bermaksud kalau secara penyelidikan ni kebiasaannya kalau ada coursework pun, coursework dia adalah pada semester pertama ataupun beberapa kursus yang dirasakan penting untuk graduan, untuk pelajar master tersebut kuasai, untuk dia meneruskan penyelidikan dia. Sebagai contoh, kursus research methodology, material characterization itu dan lain-lain lah, statistik dan sebagainya. Tapi yang selebihnya tu memang kena buat penyelidikan sendiri. Kebiasaannya sama ada kita yang sarankan tajuk, cadangkan tajuk sendiri, ataupun kita berada di bawah supervisor yang ada tajuk dia lah. Contohnya kalau dia ada geran, mungkin kita akan buat penyelidikan yang berkaitan dengan geran penyelidikan yang supervisor kita ada. Jadi track yang ketiga, cara yang ketiga, anda boleh sambung secara coursework. Ada juga yang tanya saya pada minggu ini, nak ambil secara penyidikan ataupun nak ambil secara coursework. Itu semua terpulang kepada minat anda dan apa yang anda nak capai dalam masa 5 tahun lagi. Sebagai contoh, memang cita-cita anda nak jadi seorang penyelidik ataupun nak jadi seorang academician, anda perlu sambung belajar sarjana sehingga PhD. Kalau boleh lah, kalau boleh kuatkan di bahagian penyelidikan anda. Jadi choice-nya mungkin lebih ke arah masters dan PhD by research. Tapi kalau anda nak dapatkan masters untuk bertugas sebagai ataupun masters yang dalam bidang yang mungkin bukan bidang anda, ataupun anda cuma nak ada master, anda minat belajar sebab anda nak ada, sekurang-kurangnya ada cita-cita nak belajar sampai master, dan anda ada kekangan masa sebab anda nak cepat, anda boleh ambil secara coursework. Okay, kita tak perlu bergaduh ataupun berbahas mana satu yang lebih baik, coursework lebih baik ataupun penyidikan lebih baik. Itu semua terpulang kepada hala tuju kita dan juga fokus kita untuk 5 tahun yang akan datang ya. Jadi apa-apa pun dalam pemilihan sama ada nak sambung belajar ataupun nak kerja, anda kena fikirkan beberapa faktor. Pertama, minat anda. Kedua, kesanggupan anda, dan anda mesti membuat keputusan yang termaklum ataupun kita katakan dalam bahasa Inggerisnya informed decision. Kalau anda nak sambung belajar, anda kena tahu apa yang anda akan hadapi bila anda sambung belajar, dan kalau anda nak kerja, anda kena tahu apa yang anda akan hadapi kalau anda nak kerja, ataupun anda pilih jalan entrepreneurship, nak jadi usahawan, anda kena tahu apa yang anda nak tempuh kalau anda ambil laluan tersebut ya. Kedua, anda kena fikirkan juga sama ada anda mempunyai kos untuk membiayai pengajian anda. Sebagai contoh, kalau masters by coursework, kebiasaannya yurannya adalah lebih tinggi berbanding dengan masters secara penyidikan, masters by research. Tapi yang tu mungkin tak akan ambil masa yang lama. Anda boleh kerja pada weekdays dan anda boleh belajar pada weekend. Kebanyakannya adalah program komersial yang mana anda kebiasaannya classmates anda pun adalah orang-orang yang bekerja juga ya. Jadi kelasnya kebanyakannya hujung minggu, tapi anda kena tempuh jugalah. Anda penat kerja ke apakah, hujung minggu demi cita-cita anda akan belajar jugalah ambil masters ya. Cuma kosnya agak tinggi kalau kita pilih secara coursework. Okay? Yang tu anda kena fikirkan jugalah. Dan yang terakhir, yang pertama tadi anda kena fikirkan minat anda. Yang kedua, anda fikirkan kos yang terlibat, adakah sesuai dengan keadaan dan situasi anda. Dan yang ketiga, anda kena fikirkan apakah komitmen yang anda ada sekarang ni lah. Kalau anda rasa
ada keperluan yang mendesak untuk anda bekerja dahulu dan anda tak mampu nak fikirkan dua perkara dalam satu masa, saya rasa tak apa, kerja dulu tak apa. Cita-cita tu kita bukan kuburkan, tapi kita tangguhkan dulu untuk satu masa yang kita rasa lebih sesuai, ya. Jadi tak apa, it's okay. Apa-apa pun keputusan yang kita buat, semua ada senangnya sendiri dan semua ada susahnya sendiri. Jadi jangan takut untuk buat keputusan. Yang penting ada keputusan. Salah tak apa, nanti kita boleh betulkan apa-apa yang patut, ya. Okey. Jadi itu jawapan saya kepada soalan yang pertama tadi. Kalau nak sambung masters, nak sambung PhD, pastikan anda ada minat dan anda tahu kenapa anda nak sambung. Bukan semata-mata nak ikut kawan, bukan semata-mata sebab tak ada kerja dan sebagainya lah, ya. Dan bila anda buat keputusan, anda kena buat keputusan yang termaklum. Maksudnya anda tahu apakah yang anda akan hadapi bila anda sambung belajar. Nanti jangan jealous, kawan dah ada kereta, dah ada rumah, tapi anda masih dekat lab lagi, terima gaji research assistant, kadang-kadang tak ada gaji pun, anda buat loan lagi nak belajar dan sebagainya, ya. Tapi tak apa kalau anda betul-betul maklum dengan keputusan anda dah nekat dan anda tahu apa hala tuju masa depan anda. Tak kisah, ya. Kita tak perlu bandingkan diri kita dengan orang lain. Alright. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang nota yang anda rasa penting, kongsikan dengan kawan-kawan lain dalam komen. Catatkan supaya yang datang kemudian ataupun baru join kita, dia pun tahu kita bincangkan tentang apa, kan? Alright. Jadi soalan yang kedua adalah tentang research assistant. Yang ini soalan saya baru dapat semalam, saya rasa. Dia kata dia banyak sangat tengok iklan untuk pengambilan research assistant daripada pelbagai universiti, pelbagai bidang, dan ada yang minta pelbagai kelayakan. Ada yang tak kisah research assistant sekurang-kurangnya ada degree, ada yang minta yang sekurang-kurangnya ada masters dan sebagainya, kan. Jadi dia tanya, sebenarnya research assistant ni kerja dia apa dan gaji dia macam mana, kenapa lain iklan lain gaji, dan apa sebenarnya okey ke kalau dia nak kerja jadi research assistant, kan. Jadi sebenarnya research assistant ni seperti mana nama dia, pembantu penyelidik. Tugas dia adalah untuk membantu dalam bidang penyelidikan. Sebagai contoh, kebiasaannya tugas ataupun pekerjaan research assistant ni dia akan wujud apabila seseorang ahli akademik ataupun seseorang penyelidik tu dia ada geran yang memerlukan tenaga kerja untuk membantu menyiapkan projek tersebut. Jadi dia akan keluarkan iklan dan allowance yang diberi kepada research assistant kebiasaannya berbeza sebab ada beberapa faktor. Yang pertama, jenis geran yang diperoleh. Yang kedua, maksimum ataupun ceiling bayaran kepada research assistant dalam sesebuah jenis geran tersebut. Dan yang ketiga, sama ada anda adalah menjadi research assistant menggunakan kelayakan sebagai degree ke, kelayakan master ke, ataupun kelayakan PhD, ya. Tapi biasanya kalau PhD tu kita bagi dia biasanya akan minta untuk jawatan postdoctoral lah, ataupun kita panggil postdoc, ataupun kita panggil dia research officer, satu lagi, ya. Kebiasaannya lah kalau dah ada PhD tu. Jadi kebiasaannya jawatan research assistant ni adalah bersifat sementara ataupun kontrak. Kadang-kadang ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang setahun setengah, ada yang 2 tahun. Itu terpulang kepada jenis geran yang didapati dan juga jenis geran yang membiayai research assistant tu, dan juga berapa banyak kerja ataupun projek berapa lama projek tu perlu dijalankan.
Jadi ada pertanyaan kan, kenapa ada gaji yang berbeza tadi? Itulah sebabnya. Kadang-kadang jenis geran dia berbeza, ceiling untuk membayar research assistant juga berbeza, dan kadang-kadang tu bila minta geran tu kita dah letak bajet untuk membayar allowance research assistant. Contohnya lah 2,000 kita minta, tetapi diluluskan untuk 1,500 dan sebagainya. Itulah sebabnya kadang-kadang lain iklan, lain allowance yang ditawarkan. Okey. Jadi pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan research assistant ni, okey ke kalau saya nak jadi research assistant? Kebiasaannya research assistant ni dia ada dua jenis. Yang pertama, research assistant sahaja. Maksudnya dia berada dalam projek tu hanya semata-mata untuk membantu menyiapkan projek. Dan yang kedua, graduate research assistant. Graduate research assistant adalah pelajar yang mesti bergraduat daripada projek tu. Maksudnya research assistant, graduate research assistant tu membantu penyelidik untuk projek tersebut. Dalam masa yang sama dia juga kena ambil master ataupun PhD dalam tajuk yang dia buat untuk sebagai research assistant tu. Jadi kalau anda nampak ada iklan graduate research assistant, maksudnya anda kena sambung belajar sambil jadi research assistant, dan kebiasaannya projek yang anda buat untuk tugasan anda sebagai graduate research assistant adalah projek yang sama dengan projek sarjana ataupun PhD anda, kebiasaannya. Tapi kalau anda nampak iklan tu adalah untuk research assistant, anda tidak wajib untuk sambung belajar. Dia adalah satu tugasan kontrak ataupun tugasan sementara yang khas untuk membantu menyiapkan projek tersebut. Kadang-kadang ada pelajar yang dia memang dah pelajar sarjana ataupun PhD di situ, tapi kebetulan ada opening untuk research assistant tapi projek lain di institusi yang sama. Kalau dia minta dia dapat, maksudnya dia akan buat dua kerja penyelidikan lah. Yang pertama, penyelidikan yang dia kena buat untuk siapkan masters ataupun PhD dia, dan kajian yang kedua ialah kajian yang dia kena buat untuk tugasan dia sebagai research assistant. Kadang-kadang yang ni adalah cara pelajar cari pendapatan tambahan lah semasa belajar. Boleh kalau supervisor anda benarkan dan tidak mengganggu penyelidikan anda yang sebenar, ya. Even macam saya sendiri pun, saya galakkan pelajar saya sama ada untuk jadi research assistant ataupun buat kerja di bawah geran tu. Dia bukan dibayar sebagai research assistant, tetapi dia dibayar untuk menyiapkan sebahagian daripada analisis ataupun sebahagian daripada tugasan dalam projek geran tu, tapi dibayar menggunakan upah khidmat profesional. Ataupun kadang-kadang saya akan benarkan pelajar saya mencari pengalaman sebagai lab demonstrator. Jadi semua tu adalah satu perkara yang penting juga untuk anda kutip sebagai pengalaman sambil anda belajar di peringkat pasca siswazah. Okey? Jadi yang tu adalah soalan yang kedua tadi saya cuba jawab, dan saya harap jawapannya memuaskan hati kepada yang bertanya. Tapi sekiranya anda ada kemusykilan yang lebih, anda boleh tulis dalam bahagian komen supaya saya boleh jawab kemudian, ya, di bahagian komen. Okey, sekarang kita ke soalan yang ketiga, iaitu berkenaan dengan apa tadi, dah lupa dah. Pertama adalah yang ketiga, susah nak cari supervisor. Bukan susah nak cari supervisor yang
baru nak sambung belajar tu, kita baru nak sambung belajar susah cari supervisor, itu tak apa lagi. Yang ni kita dah ada supervisor tapi kita rasa susah betul kita nak dapatkan maklum balas daripada supervisor kita masa kita sambung belajar. Jadi ini adalah satu skill yang kita kena pelajari dan kita kena pick up semasa kita sambung belajar di peringkat pasca siswazah. Sebabnya yang pertama, bila kita di peringkat pasca siswazah ni tak ada sesiapa nak nak memantau kita dalam kerja kita. Maksudnya disiplin tu kita kena pastikan kita sendiri ada disiplin. Kita sendiri kena ada inisiatif untuk siapkan tugasan pendidikan kita ataupun tugasan masters dengan PhD kita. Jadi, untuk tackle isu supervisor yang susah nak bagi feedback ni, ada sebab jugalah kadang-kadang supervisor anda susah nak bagi feedback. Yang pertama, kadang-kadang soalan tak jelas. Kadang-kadang yang kedua, dia sibuk sangat. Yang ketiga, bila anda bagi draft tu, anda bagi dengan cara yang menggalakkan dia lambat untuk memberi feedback. Dan macam-macam lagi lah. Okay, jadi apa yang saya cadangkan, kalau anda menghadapi masalah seperti ini, anda boleh buat satu cara. Iaitu anda kena setkan appointment, sama ada anda nak jumpa dia face to face secara berdepan ataupun sekarang ni dalam keadaan tak menentu sejak COVID-19 ni kan. Face to face tu kita boleh gantikan secara face to face secara maya. Okay. Jadi kita kena boleh baca supervisor kita ni dia sibuknya bila. Adakah sibuk dia start daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang? Ataupun sibuknya start dari 8 pagi tapi dia datang awal ke? Ataupun macam mana? Lunch hour dia jenis yang anda boleh bawa pergi lunch sekejap sambil bincang ke? Dia macam tu ya. Ataupun anda memang kena set supervisory committee meeting baru dapat feedback dari semua sekaligus ke? Macam tu boleh juga ya. Jadi caranya ialah anda kena set masa bersama supervisor anda untuk dapatkan feedback segera. Anda bawa tugasan yang anda nak dia komen tu. Siap-siap tandakan kat mana yang anda nak dia bagi feedback tu. Contohnya di bahagian metodologi. Bagaimana yang anda tak sure. Bagaimana bahagian mana yang anda rasa minta pendapat dia. Then tandakan tempat tu dan tempat-tempat lain yang anda rasa perlukan feedback tu. Set appointment dengan dia. Jangan minta masa dia lama-lama. Okay, minta masa dia 20 minit je ke, 15 minit je ke, 25 minit je ke, 30 minit ke. Jadi dia tak rasa dia perlu spend terlalu banyak masa. Dan kita pun dah ada soalan yang jelas kita nak tanya dia. Yang paling yang paling menggalakkan supervisor lambat bagi kita feedback ialah kita WhatsApp dia kita WhatsApp dia the whole manuscript ataupun the whole thesis, ataupun kita email dia the whole thesis, the whole article. Yang tu memang lambat sikit nak baca, kecuali memang dia yang suruh hantar sekarang dan dia nak baca sekarang dan sebagainya. Yang tu memang lambat sikit ya. Kalau nak cepat memang kena berdepan, kena ajak jumpa berdepan dan go through artikel tu bersama-sama. Sekarang memang senang sebab anda ada platform tertentu, anda boleh schedule Zoom meeting. Zoom meeting kalau 20 minit, 30 minit percuma sahaja. Anda tak perlu subscribe pun Zoom. Kalau anda nak guna lagi percuma, Google Meet pun ada. Di situ anda boleh share dokumen dan anda boleh highlight bahagian mana yang anda perlukan fast feedback daripada dia, dan anda betul-betul dah buat homework anda sebelum anda jumpa dia. InsyaAllah anda akan dapatkan perjumpaan yang maksimum benefit yang anda boleh dapat daripada supervisor anda. Okay? Ingat tadi anda kena kenal pasti bila masa supervisor anda busy dan bila masa dia okay. Kedua, terus set. Jangan bagi dia pilihan free tak. Jangan tanya macam tu. Tanya terus, kalau saya nak jumpa doktor ataupun saya nak jumpa prof,
5 hari bulan pukul 5 petang, ataupun Prof prefer pukul 7.30 pagi ya. Macam tu, something like that. Terus bagi kata 2, dia nak pilih yang mana satu. Jangan bagi option yes or no, sebab yang tu memang akan always takut lah 90% no kan. Jadi kena pandai-pandai. Ni skill yang kita kena pick up semasa kita belajar dalam pengajian pasca siswazah. Sebab tak ada siapa nak ajar. Kita masuk-masuk pun biasanya tak ada siapa nak ajar lah. Pandai-pandailah kita. Kalau kita tak jumpa supervisor sendiri, kita yang rugi. Supervisor tak rugi apa, kan? Jadi rajin-rajinlah ada inisiatif yang sendiri. Pastikan setiap semester anda sendiri yang schedule perjumpaan bersama dengan semua supervisory committee. Contohnya anda tu dah ada dah register dan dah berada di kampus kan. Terus anda sendiri buat booking tempat, booking masa, hantar email jemputan, sediakan refreshment. Kalau saya dululah, saya buat macam tu. Biarpun refreshmentnya cuma air mineral sahaja. Sebab saya nak diorang datang, saya present, bagi feedback pada saya. Kalau saya nak pergi satu-satu, takut lambat. Okay, jadi anda pun boleh lakukan teknik yang sama untuk dapatkan feedback segera. Okay, jangan WhatsApp je, lepas tu tunggu tak ada feedback kan, lepas tu sedih. Jangan macam tu. Kita usahakan sampai dapat. Okay, dia bukan tak nak bagi feedback pada kita, tapi sebab terlalu banyak komitmen. Kalau anda tanya semua academician pun kerja macam-macam. Terlalu banyak, kami tak cukup masa. Malam pun kerja juga, hujung minggu pun kerja juga. Kalau tak kena caranya tu lah. Tapi yang saya tahu, semua supervisor nak pelajar dia berjaya. Itu yang saya tahu jadi jangan sedih-sedih, jangan gaduh-gaduh. Benda boleh selesaikan. InsyaAllah kalau anda buat teknik yang saya beritahu tadi, tak ada masalah untuk close deal perjumpaan dengan supervisor dan dia bagi feedback pada hasil kerja kita. Alright, jadi setakat itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih sebab anda sudi bersama saya pada malam ini dan harap kita akan berjumpa lagi. Saya harap apa yang saya kongsikan pada malam ini memberi manfaat. Kalau masih ada soalan, anda boleh inbox saya, WhatsApp saya ataupun letakkan di bahagian komen. Last sekali, saya minta anda tolong share live malam ini supaya ramai lagi yang mendapat faedah daripada hasil perkongsian pada malam ini. Jadi selamat malam. Assalamualaikum. Signing out.